Dua depo berprestasi tinggi bakal dibina di Sarawak bagi menyokong aktiviti pekebun kecil. Fazril Hisham Afandi di Kuching teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Terima kasih Otto. Kerajaan akan membina dua buah depo berprestasi tinggi di Sarawak bagi mengumpul hasil pengeluaran getah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebagai permulaan, depo itu akan dibina di kawasan Samarahan. Menurutnya, ia perlu bagi menyokong aktiviti 98,000 pekebun kecil getah di seluruh negeri. Ataupun pekebun kecil secara individu untuk meningkatkan penghasilan getah ini, khususnya bagi menukarkan bentuk pengeluaran hanya daripada getah beku kepada getah latex. Itu sebabnya mereka memerlukan depo pengumpulan. Depo itu juga akan berperanan menghasilkan getah jenis lateks yang lebih mahal berbanding getah beku. Buat masa ini, Malaysia terpaksa mengimport getah jenis tersebut dari negara luar seperti Thailand dengan kos tidak kurang RM6 bilion setahun. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bercakap pada media selepas program Pekebun Kecil Makmur dan sambutan Peragawai Peringkat Risda Negeri Sarawak di Kampung Rais Hiburan. Lebih 500 penduduk di kawasan terbabit hadir pada majlis tersebut. Lebih sejuta belia Sarawak berumur antara 15 hingga 40 tahun dikenal pasti sebagai aset penting dalam memacu agenda pembangunan negeri ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pelaburan terhadap pembangunan belia bukan lagi satu pilihan tetapi keperluan strategik bagi masa depan negeri. Jelasnya, kerajaan negeri khususnya di bawah kepimpinan Premier Sarawak telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti Sarawak Youth Creative Industry Fund, SY Startup dan pembangunan isukan demi mengangkat golongan belia selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada pelancaran Karnival Belia Aktif Satok di Kompleks Sukan Satok Kuching. Komitmen kerajaan dalam agenda tersebut juga berasaskan aspek inklusiviti yang merangkumi pembangunan belia luar bandar serta belia daripada pelbagai latar belakang agar tiada yang tercicir daripada agenda transformasi ekonomi baharu Sarawak. Karnival Belia Aktif Satok berlangsung selama 2 hari ini. Anjuran Kelab Belia Prihatin Bandar Kuching merupakan platform pembangunan potensi belia di Satok selain menjadi saluran untuk memperkasa kepimpinan anak muda. Usaha menangani isu dokumen pengenalan diri dan kewarganegaraan dalam kalangan kanak-kanak di Sarawak terus diperkukuh Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan menerusi pelbagai inisiatif bersepadu bersama. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menegaskan bahawa kerjasama strategik ini penting bagi menjamin hak dan kesejahteraan kanak-kanak yang terkesan akibat ketiadaan status kewarganegaraan. Menurut Datuk Seri Fatimah, Kerajaan Sarawak sentiasa komited dan bersedia berganding bahu dengan Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan JPN untuk menyelesaikan isu rumit ini secara sistematik dan berperi kemanusiaan. Beliau berkata demikian dalam ucapannya sempena lawatan kerja rasminya ke Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sarawak. Antara inisiatif utama hasil kerjasama ini termasuklah penubuhan Jawatan Kuasa Khas Status Kewarganegaraan JKKSK peringkat negeri yang berperanan menyaring permohonan kewarganegaraan bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan sebelum dibawa ke peringkat pusat. Selain itu, pelaksanaan program pasukan petugas khas PPK oleh Jabatan Premier Sarawak dengan kerjasama JPN Sarawak membuktikan kesungguhan kedua-dua pihak dalam mempercepatkan pemprosesan permohonan dokumen pengenalan diri. Sepanjang 2023 hingga kini, lebih 13,000 permohonan telah diterima dengan hampir separuh daripadanya telah diluluskan. Projek naik taraf lapangan terbang Miri kini sedang giat dilaksanakan oleh Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB dan mencatat kemajuan memberangsangkan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata ini termasuk pembaikan tandas, penggantian eskalator, naik taraf sistem penyaman udara, pembaikan apron Bay 1 serta pemasangan jambatan udara baru.
Menurut Datuk Seri Lee, lapangan terbang Miri yang kini mengendalikan lebih 2 juta penumpang setahun sejak 2013 mengalami kehausan serius pada kemudahannya kerana usia melebihi 2 dekad. Maka kerja-kerja naik taraf ini amat perlu bagi menjamin keselesaan dan keselamatan pengguna. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pencapaian projek naik taraf lapangan terbang Miri di pejabat MAHB Miri. Tambahnya, sebahagian kerja-kerja telah pun bermula dan dijangka siap antara Julai 2025 hingga Februari 2026. Dalam mesyuarat tersebut juga, Datuk Seri Lee turut membentangkan cadangan jangka panjang kepada MAHB seperti pembinaan terminal jet perniagaan, terminal kargo baharu serta kerja mengecat semula bangunan terminal. Selain itu, beliau memberitahu kajian reka bentuk awal untuk pembinaan terminal baharu sedang dijalankan dan dijangka siap pada November 2025. Pelbagai projek pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan di sekitar Sarike diyakini mampu memberikan impak besar kepada sosioekonomi penduduk setempat. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap pengerusi CIDB Malaysia, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, projek pembangunan seperti pembinaan jalan dan jambatan di kawasan ini merupakan antara usaha Kerajaan Sarawak dalam menyediakan kemudahan asas yang lebih baik kepada rakyat. Menurutnya, banyak projek pembangunan yang dilaksanakan di sekitar Sarike akan memberikan manfaat besar kepada sosioekonomi rakyat. Beliau berharap agar masyarakat dapat mengambil peluang dan memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan. Katanya semasa program pemimpin bersama rakyat di Masjid Darul Saadah, Taman Susur Jambu, Sarike. Beliau turut menekankan kepentingan program turun padang dalam membina hubungan yang lebih erat antara pemimpin dan rakyat di samping menjadi platform untuk memahami isu setempat secara langsung. Meskipun dunia kini menuju era digital yang semakin canggih, katanya, majlis seperti ini masih penting bagi merapatkan jurang antara rakyat dan pemimpin serta mempereratkan silaturahim. Menjelang sambutan Hari Gawai, suasana persiapan kian rancak khususnya dalam kalangan masyarakat Dayak dengan tumpuan di Pasar Batu 7 Kuching. Tinjauan kru RTM mendapati masyarakat memanfaatkan promosi dan peluang dengan membeli barang keperluan untuk sambutan perayaan Gawai Dayak. Yang berubah harga, tapi daging nampak gaya di sini ada diskaun. Ya tadi pergi beli daging dengan ayam ada diskaun tahun tu. Ya. Manakala kaedah penggunaan transaksi digital melalui e-dompet dapat memudahkan serta dapat mengurangkan kesesakan dalam urusan pembayaran. Sebenarnya memudahkan juga lah sebab kadang-kadang orang semua kini tu semua cashless lah. Majoriti diorang kadang-kadang diorang tak banyak cash. Diorang cakap bolehkah QR? Saya cakap boleh. Lepas tu saya bagilah saya punya QR tu bagi diorang. Jadi dalam pada itu, seorang peniaga tetap di pasar tersebut juga tidak melepaskan peluang untuk berniaga pada sambutan perayaan sebegini dengan hasil jualan yang banyak berbanding hari-hari biasa. Sambutan Gawai itu boleh tahan lah. Biasa ambil molah dalam kuantiti 50 ke 200 batang lah niat sehari. Macam lah. Tapi Gawai itu okey lah 2 hari macam tu. Kami boleh jual lebih sikit lah. Pasar Batu 7 ini merupakan lokasi yang strategik pada setiap musim perayaan dan menjadikan kawasan ini tumpuan pengunjung bagi mendapatkan barangan serta keperluan untuk sambutan apa sahaja perayaan. Biasa kami beli kat situ lah sebab senang kan. Sebab semua ada dekat area stok tu ada market, jadi semua barang ada sih lah. Jadi barang macam buluh, dah ikan semua basah, semua barang kering pun ada juga. Sekian perkongsian dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Fazril langsung dari Sarawak.